Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Tuan Moderator, Tuan Rahmat Ustaz Nasruddin Maksa, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai yang disebutkan oleh Ustaz Nasar tadi, saya melakarkan sedikit secara ringkas di muka surat yang pertama itu tentang LGBT ini bukanlah isu baru dan ia telah pun dinyatakan dalam Al-Quran. Walaupun dalam Al-Quran itu dinyatakan lebih kurang 1400 tahun yang lalu, tetapi hakikatnya peristiwa kaum Lut itu berlaku lebih awal daripada zaman Rasulullah SAW, lama lebih awal, iaitu di zaman Nabi Lut. Dan hukuman yang dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghempap perkampungan Sodom itu sehingga ia menjadi laut mati yang kemasinannya sangat teramat tinggi, sehingga kalau orang nak berenang dia tak boleh tenggelam, dia akan terapung. Saya mengatakan bahawa kemungkinan kerana masin sangat itu because virus yang dibawa oleh pengamal homoseks ini, virusnya sangat bahaya. Kalau sekadar dihempap di atas muka bumi saja, mungkin virus itu akan menular. Dia akan menjadi penyakit yang boleh menular keluar daripada muka bumi. Sebab itulah dia dihempap ke bawah dasar laut mati itu, supaya virus itu pun akan mati. Dia tak boleh naik because ada laut yang terlalu masin, virusnya akan mati. Ikan pun tak boleh hidup. Macam tu layanan ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan kepada golongan ini. Dan golongan ini sekarang ini menuntut hak mereka melalui satu program yang telah pun dilaksanakan selama 3 atau 4 tahun, daripada tahun 2008 lagi, program Sexuality Merdeka. Rasulullah SAW sendiri menyebutkan, bukan dari golongan kami siapa saja wanita yang menyerupai lelaki, dan siapa saja lelaki yang menyerupai wanita. Itu menyerupa saja, belum lagi apatah lagi kalau dia membuat kelakuan yang lelakinya dia nak buat jadi macam perempuannya, yang perempuannya nak jadi macam wanita. Rasulullah kata bukan daripada golongan. Rasulullah tak mengaku umat. Kemudian Rasulullah menyebutkan, Rasulullah SAW melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Hadis yang diriwayat, banyak hadis yang lagi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga Aisyah radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi saya membuat kesimpulan, kalau berdasarkan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya menggelarkan kelompok ini sebagai kelompok durjana yang dimusnahkan oleh Allah. Tetapi berdasarkan kepada apa yang di hadis Rasulullah SAW ini, kelompok ini kita boleh gelarkan kelompok laknat, al-mal'un, kelompok yang dilaknati ke atas mereka. Kita boleh ucapkan, kalau kata LGBT, laknatullahi alaihim ajma'in. Bunyinya sedap, seolah-olah macam kita mendoakan, tetapi sebenarnya kita memohon supaya Allah melaknat mereka. Laknatullah, kelompok ini adalah kelompok laknat. Saya tak menyediakan kertas berdasarkan pandangan saya sendiri, kerana saya mengemukakan kertas-kertas yang menyatakan pendirian ataupun isu-isu yang berlaku berkaitan dengan LGBT ini. Di muka surat yang kedua tu saya letakkan ini pendirian Suhakam.
Suhakam ini adalah Suruhanjaya Hak Asasi Manusia di Malaysia. Suhakam dia welcome the Yogyakarta Principles. Saya tak lakarkan di sini Yogyakarta Principles itu kerana tuan-tuan boleh baca. Di belakang sekali itu dalam tulisan Azril Muhammad Amin berkenaan dengan prinsip-prinsip Yogyakarta, agenda bahaya berselindung di sebalik topeng hak asasi manusia. Itu tulisan Azril Muhammad Amin, salah seorang peguam daripada Pembela, iaitu Timbalan Pengurusi Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Tulisan Azril berkenaan dengan Yogyakarta ini very detail dan saya anjurkan tuan-tuan dan puan supaya membaca tulisan tersebut. Ada di dalam blog Azril. Suhakam mengalu-ngalukan welcome the Yogyakarta Principle. Yogyakarta Principle ini adalah merupakan prinsip-prinsip yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang menyokong amalan LGBT. Tahun 2006 mereka telah mengisytiharkan prinsip-prinsip Yogyakarta ini. Kenapa Yogyakarta? Kenapa Yogyakarta, sebuah negara yang merupakan penduduk Islam paling ramai di dunia, dipilih sebagai satu tempat untuk mengisytiharkan prinsip-prinsip ini? Saya serah pada tuan-tuan lah. Saya rasa kita semua tahu bahawa sengaja mereka memilih Yogyakarta kerana Yogyakarta adalah merupakan sebuah pusat ataupun sebuah wilayah di Indonesia yang merupakan wilayah asal, yang asli, yang mengagungkan tradisi budaya masyarakat Jawa di Indonesia. Mereka sengaja memilih Yogyakarta ini supaya ia menjadi satu prinsip yang akhirnya akan menjadi prinsip yang diiktiraf oleh UDHR ataupun Universal Declaration of Human Rights di United Nations. Ini masalah. Jadi ini satu bentuk provokasi kepada orang Islam. Bukan sahaja provokasi umat Islam di Malaysia, di Indonesia dan di mana-mana juga di dunia ini. Ini salah satu daripada agenda provokasi untuk menghakis ciri-ciri atau menghakis prinsip-prinsip seksualiti di dalam Islam. Dia bukan masalah baru, bukan baru ni saja yang kita bangkitkan. Perkara ini dah lama berlaku dan ini salah satu daripada agenda mereka, mewujudkan apa yang dikatakan sebagai prinsip Yogyakarta ini. Dan masalah kita ialah apabila Suhakam mengiktiraf prinsip tersebut dan apabila kita berhujah kepada Suhakam bahawa prinsip tersebut tidak boleh diterima pakai di dalam negara kita kerana negara kita adalah sebuah negara yang mendaulatkan Islam. Jadi masalah kepada kita apabila Suhakam mempunyai persepsi lain bahawa dia menentang LGBT ataupun dia tidak mengiktiraf LGBT ini kerana kita adalah majoriti. Kita kata bukan kerana kita majoriti sahaja, kerana perlembagaan negara mendaulatkan Islam sebagai agama negara. Itu yang menjadi masalah kita lagi. Kemudian tuan-tuan boleh tengok bawah tu sexual minority rights are not human rights. Ini baru, ini terbaru. Apabila seorang pegawai daripada Jawi, Ustaz Nick ni, dia membangkitkan dalam perbincangan yang diadakan oleh Suhakam berkenaan dengan penyediaan laporan hak asasi manusia tahun 2011. Ustaz Nick ni daripada Jawi, dia membangkitkan kenapa Suhakam memasukkan isu hak LGBT dalam laporan tahunan itu. Maka dijawab oleh Tan Sri Hasmi Agam ni, pengurusi hak asasi manusia. Dia kata kita bukan mempertahankan amalan LGBT, tetapi dia kata kita mempertahankan hak-hak kemanusiaan orang-orang yang mengamalkan LGBT. Itu dia pun apa tu pula. Ini masalah dia. Dia kata beza. Mempertahankan hak kemanusiaan orang yang mengamalkan LGBT adalah berbeza dengan mempertahankan amalan LGBT. Jadi apa yang menjadi masalahnya? Kalau tidak ada orang yang mengamalkan LGBT, macam mana nak timbul hak kemanusiaan orang itu?
Jadi maknanya kita mengiktiraf kewujudan orang yang mengamalkan LGBT. Itu masalah dia. Suhakam mengiktiraf, sedangkan amalan LGBT itu bercanggah dengan undang-undang. Dia bukan suatu hak, dia adalah suatu jenayah, sama ada dalam Islam, jenayah dari segi syariah, jenayah daripada sivil. Ini yang menjadi masalahnya. LGBT, kemudian jawab lagi, LGBT community entitled to be treated with dignity and respect. Kita ada sebut di sini, kena hempak dengan bumi. Dia kata LGBT community entitled to be treated with dignity and respect. Ini Suhakam punya statement. Tuan-tuan boleh rujuk kepada apa yang saya lakarkan di sini, dan rujuk saya tak nak sebut di sini. Saya tak nak huraikan sendiri. Kerana apa? Kerana nanti tuan-tuan kata saya buat cerita. Tuan-tuan boleh baca di sini, dan ini dah yang dilaporkan. Disebutkan di sini bahawa the Commission Chairman Tan Sri Hasmi Agam said that there was a common misconception that the rights of LGBT are mentioned in the UDHR, but stressed that declaration only touches on rights as an individual. Dia kata kita ni selalu keliru. Kita ingat hak LGBT ini disebutkan dalam UDHR. Jadi maknanya di sini Suhakam sendiri mengakui bahawa dalam Universal Declaration of Human Rights itu tidak disebut secara spesifik ataupun khusus hak orientasi seks LGBT ini. Dia mengaku. Tetapi apa yang ditekankan bahawa Suhakam mempertahankan hak mereka dari segi kemanusiaan. Itu yang masalah saya katakan tadi. Kalau kita tak mengiktiraf kewujudan mereka, bagaimana nak timbul hak kemanusiaan mereka? Kita kata tak boleh langsung wujud golongan LGBT ini dalam masyarakat kita. Apatah lagi nak mempertahankan hak kemanusiaan mereka. Kemudian kita kata we will try our best and follow as far as we can. But if anything in UDHR is un-Islamic, then we will not implement it. Jadi masalahnya sekarang ini mengiktiraf kewujudan LGBT itu pun sudah un-Islamic. Tak boleh iktiraf kewujudan mereka kerana ia adalah un-Islamic. Tapi yang menjadi masalahnya sekarang ini, dia pengurusi Suhakam ni, dia kata nak mempertahankan hak asasi manusia. Dia melebihkan prinsip hak asasi manusia itu mengatasi prinsip Islam ataupun prinsip agama. Sedangkan prinsip hak asasi manusia tidak tersebut pun di dalam perlembagaan. There is no such word human right di dalam perlembagaan persekutuan. Yang ada is fundamental liberties. Tetapi fundamental liberties itu pun tertakluk kepada perbuatan-perbuatan yang bermoral ataupun selaras dengan undang-undang. Perbuatan yang tidak bermoral, immoral macam ni adalah merupakan perbuatan yang tidak dilindungi di bawah perlembagaan. Jadi macam mana dia kata nak mempertahankan hak ini berdasarkan kepada prinsip human right? Sepatutnya dipertahankan prinsip Islam. Tinggikan prinsip Islam dulu, kerana Islam adalah agama negara. Tetapi dia tak pandang tentang prinsip Islam itu. Dilebihkan prinsip hak asasi manusia. Kemudian kita tengok tuntutan puak-puak LGBT ini. Saya nak sebut next page pun. Tuan-tuan tengok yang ada nombor 2 tu, tuntutan kelompok LGBT. Mereka mengatakan berapa? Sexuality Merdeka adalah satu acara tahunan mengenai hak seksualiti yang diadakan di Kuala Lumpur dengan kerjasama segabungan NGO Malaysia, di antaranya Malaysian Bar Council. Malaysian Bar Council iaitu badan peguam di Malaysia, merupakan penganjur kepada seksualiti mereka. Seksualiti mereka ni dia tuntut apa? Dia menuntut hak seksualiti, hak orientasi seks LGBT ni. Ini yang menjadi masalah. Dia menuntut hak orientasi seks. Tapi Suhakam dia tak faham lagi. Dia tak faham, dia ingat kata puak-puak ni nak nuntut kata hak kemanusiaan ni apa? Hak kemanusiaan ni kalau tangkap bagi tahu alasan ditangkap. Tak boleh diperlakukan, ditahan dia tanpa undang-undang, tanpa mengikut undang-undang. Itu hak kemanusiaan. Yang mereka tuntut ialah hak seksualiti, hak orientasi seks. Ini agenda mereka. Dia kata kami percaya bahawa setiap orang di Malaysia berhak untuk bebas dari diskriminasi, keganasan ataupun gangguan
hanya kerana orientasi seksual dan identiti jantina mereka. Tuan-tuan tengok, dia sekarang ni dah berkembang kepada pemikiran untuk mengiktiraf bahawa orientasi seks jantan dengan jantan, betina dengan betina ini adalah suatu hak yang boleh diamalkan dalam negara kita. Ni kalau kita tak berhati-hati ni, kita terperangkap dengan istilah-istilah yang mereka gunakan, macam Ustaz Nasar yang katakan. Jadi kita respon kita tak tepat. We are kita barking at wrong trees. Kita menyalak dekat pokok yang salah. Kenapa? Kerana kita tak boleh nak menjawab dan menjelaskan sebenarnya apa tuntutan mereka. Mereka kata apa? Kami percaya setiap orang berhak untuk menyayangi dan disayangi. Dia menyayangi dan disayangi ini, kita kalau biasanya normal adalah orang lelaki menyayangi orang perempuan dalam hal berkaitan dengan nafsu syahwat dan sebagainya. Tapi mereka ini menyayangi dan disayangi jantan dengan jantan, betina dengan betina. Saya tak sebut lelaki dengan lelaki, kerana apa? Lelaki ni dia orang yang masih waras. Jantan dengan jantan ni dia macam lebih kurang ayam jantan dengan ayam jantan, tapi sebenarnya dia paling lebih teruk daripada ayam jantan lagi. Saya pernah bagikan contoh, kalau kita ada kucing jantan kat rumah, kita campak dekat another kucing jantan, dia akan bergaduh. Tapi dia orang ni teruk daripada binatang lagi. Bila campakkan orang jantan yang gay ni dengan jantan gay lain, dia akan jadi benda tu. Dia tak akan bergaduh. Maknanya mereka adalah balhum adhan, lebih teruk daripada binatang lagi. Okey, kita tengok satu yang saya petik di sini ialah tuntutan golongan LGBT ni. Dia meminta supaya repeal all laws that outlaw and criminalize mutually consensual sexual behavior between adults. Dia menuntut supaya dihapuskan semua undang-undang yang menjadikan suatu kesalahan apa-apa orientasi seks yang dipersetujui oleh orang-orang yang dewasa. Maknanya kita ada undang-undang 377 lah. 377 tu memang ada banyak A sampai I. Dia kata supaya undang-undang ini dihapuskan. Ini tuntutan mereka kepada Suhakam. Dan kalau kita tak jawab tuntutan mereka ini hari ini dan kita tak bagi tahu kepada Suhakam, satu hari nanti Suhakam akan turut juga mendesak supaya kerajaan menghapuskan 377 ini. Jadi kita kena pertegaskan bahawa 377 ini bukan undang-undang lapuk, malah ia mesti dikekalkan dalam sistem perundangan negara kita. Kemudian yang ketiga, saya quote satu artikel, ini mungkin kontroversi sikit lah. Saya minta maaf lah, saya bukannya kerana nak libatkan dalam isu politik, tapi isu inilah yang menjadi salah satu perkara yang tuan kita tadi sebutkan. Dia kata perkara ni baru saja. Actually memang betul, perkara ni bukan baru, dah lama. Tetapi dia menjadi hangat bukan kerana kes tokoh politik ini. Dia menjadi hangat bukan hanya di Malaysia, dia menjadi hangat juga di United Nations, di Human Rights Council, di seluruh dunia. Seluruh dunia sekarang ni bukan kata panik lah, digasak dan diasap oleh satu pemikiran yang dinamakan liberalisme, iaitulah membebaskan pemikiran dan pegangan kita daripada agama, daripada ajaran wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Salah satu daripada perkara yang dikatakan ciri-ciri liberalisme ini ialah to liberalizekan pemikiran kita yang berpegang kepada prinsip hubungan seks jantan dan lelaki dengan perempuan. Ini yang diajarkan oleh Tuhan, yang dikatakan fitrah oleh Allah SWT. Tetapi puak-puak liberal ini mereka ingin menukar apa yang fitrah yang diturunkan oleh Allah. Kerana apa? Mereka nak mencabar kuasa Tuhan dan nak mencabar mana-mana negara yang meletakkan elemen ketuhanan dan juga elemen agama dalam sistem pemerintahan. Jadi asas yang pertama dia nak cabar apa? Perkara 3 perlembagaan persekutuan, Islam, agama, negara. Itu yang mereka nak cabar. Dan sekarang ini agenda mereka dia cabar apa? Cabar tentang undang-undang murtad. Ini yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Undang-undang murtad ataupun prinsip yang melarang orang Islam daripada menukar agama, itu pun mereka nak attack. Mereka berhujah mengatakan bahawa orang Islam patut diberi hak untuk murtad. Ini prinsip hak asasi manusia dalam UDHR, prinsip
hak kebebasan beragama. Itu yang pertama, itu pun sedang berlaku. Kemudian yang kedua ni, isu LGBT ni. Isu supaya manusia diberikan kebebasan, sexual orientation. Kebebasan seks dah lama berlaku. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, kebebasan seks dah lama berlaku dalam negara kita. Orang lelaki dengan perempuan, dari segi undang-undang sivil, kalau dia melakukan hubungan seks tidak menjadi kesalahan. Maknanya edak orang tua lelaki dan perempuan kalau melakukan hubungan seks, dia tidak menjadi satu kesalahan di bawah undang-undang sivil. Tetapi dia boleh jadi kesalahan di bawah jenayah syariah. Nasib baik ada undang-undang jenayah syariah yang mengawal orang Islam. Tapi itu pun sedang dicabar oleh pihak-pihak tertentu supaya dihapuskan undang-undang syariah yang bersifat mengawal moral. Karena apa? Karena pemikiran mereka itu liberalize, untuk membebaskan manusia daripada orang-orang Islam daripada kawalan agama ataupun tradisi. Apa yang artikel saya sebutkan tadi, wawancara BBC, Anwar mendahului zaman, Khamis 19 Januari 2012. Disebutkan bahawa UMNO cuba menjadikan Anwar pemimpin kotor kerana pendirian beliau ini, tetapi hakikatnya Anwar kini disanjung dunia sebagai satu-satunya pemimpin Islam yang berfikiran terbuka dan berpandangan jauh, sanggup menentang arus demi keteguhan prinsip meletakkan demokrasi, keterbukaan, ketulusan dan hak asasi mengatasi segala-galanya. Apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar, dia katakan, bila BBC bertanya sejauh mana anda mahu menyampaikan mesej kebebasan itu, kerana kes anda yang digugurkan terhadap anda telah memberikan tenaga baru kepada pergerakan perjuangan hak kumpulan homoseksual di negara anda. Ramai yang muncul bertaruh walaupun anda telah dibebaskan. Apakah anda bersedia untuk mempertahankan sikap anti diskriminasi termasuk hak asasi kumpulan-kumpulan gay? Maka jawab Datuk Seri Anwar, kita perlu mengkaji semula setengah daripada undang-undang kuno dan lapuk itu. Kami orang Muslim dan bukan Muslim secara amnya percaya dan komited menyokong institusi perkahwinan di antara laki-laki dan wanita. Tapi kita tidak boleh dilihat bersikap zalim dan menghukum. Adakah kita apabila kita tidak mengiktiraf kewujudan golongan LGBT dan gay ini bermakna kita bersikap zalim dan menghukum? Ini persoalannya. Ini sikap kita. Kita juga tidak boleh menganggap undang-undang kuno itu sebagai relevan. Undang-undang kuno itu undang-undang 377 itulah. Kita perlu mengkajinya semula. Kita tidak mempromosikan homoseksualiti di khalayak awam atau khalayak ramai. Saya rasa tidak perlu bagi kami meminta maaf tentang perkara itu. Tetapi untuk menggunakan undang-undang itu bagi menghukum atau mengenai mereka yang tidak bersalah, tidak boleh dipertahankan. Masalahnya kita tidak mempromosikan homoseksualiti di khalayak awam. Mana ada orang kita mempromosikan? Tak payah kata homoseksual. Yang seks biasa ni pun tak ada orang dipromotkan, dibuat di khalayak awam. Maknanya tidak mempromosikan seks homoseksualiti di khalayak awam. Macam mana secara senyap-senyap dalam hotel, dalam bilik, adakah boleh? Ini masalahnya. Kita jangan keliru. Isunya ialah homoseksualiti sama ada di khalayak awam ataupun secara privasi wajib kita tentang dan wajib kita haramkan sebagaimana yang diharamkan dalam undang-undang. Kita tak boleh menganggap bahawa di khalayak awam saja tak boleh, yang di khalayak dalam diam-diam boleh. Ini kita kena jaga ni. Benda ni sama ada di khalayak awam, tapi khalayak awam kita tengok tak tentang juga. Seksualiti mereka itu ialah mempromosi amalan itu di khalayak awam. That is very clear. Kita tidak mempromosikan homoseksualiti di khalayak awam. Saya rasa tidak perlu kita meminta maaf. We shouldn't be apologetic about this. Maknanya perbuatan sekarang ni homoseksualiti itu dia orang dah lakukan dalam bilik. Okey lah.
Kalau maknanya okeylah biar macam tu. Itu tak payah kata homoseks yang yang hak biasa dia pun buat dalam bilik juga. Sudah pastilah disebutkan lagi artikel ini bukan saya sebut artikel ini sebut apa? Pendirian baru. Saya sudah pastilah jika Anwar berada di landasan yang salah, maka PAS sebagai parti yang memperjuangkan Islam akan menentangnya. Dia ambil pula dia justifikasi. Kalaulah Anwar salah dengan pendirian itu, mesti PAS akan tentang. Kesediaan PAS untuk mengambil sikap terbuka dalam isu LGBT dan menerima pendirian Anwar membuktikan parti itu berjaya mengatasi pemikiran kuno demi menjadi lebih relevan dalam dunia hari ini. This is the artikel yang sebenarnya disiarkan oleh Malaysia Kini. Saya agak terkejut apabila Anwar mengatakan PAS bersetuju dengan pendirian dia dalam hal berkaitan dengan LGBT. Sedangkan apa yang disebutkan oleh Ustaz Nasar tadi adalah di sebaliknya. Jadi ini yang kita kena kita kena fahami betul-betul isu berkenaan dengan human right ini. Kemudian saya letakkan di sini kenyataan akhbar Pertubuhan Pembela Islam. Kita sebutkan bahawa pada 17 Jun 2011 Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meluluskan satu resolusi berkenaan apa yang didakwa sebagai pencabulan hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identiti gender. Walaupun mendapat sokongan kecil, hanya 23 negara yang menyokong, resolusi ini telah diluluskan dan bakal menzahirkan akibat yang sangat besar terhadap kelangsungan tamadun manusia dan kehidupan beragama. Ini yang disebutkan di dalam memorandum Pertubuhan Pembela Islam. Bertarikh pada Mac 2012, iaitu awal Mac 2012, sebelum daripada Majlis Hak Asasi Manusia mengadakan satu persidangan di Geneva. Persidangan itu antara lain membincangkan tentang isu LGBT, hak golongan LGBT. Kita pembela membuat memorandum ini menganjurkan beberapa demonstrasi untuk menyokong pendirian kerajaan supaya tidak mengiktiraf golongan LGBT. Dan alhamdulillah semasa persidangan ini diadakan di United Nations, Malaysia telah join sama dengan negara-negara OIC. Pada masa persidangan itu membincangkan tentang isu LGBT, semua negara-negara OIC bertindak keluar daripada mesyuarat tersebut. Dan Malaysia salah seorang daripada negara yang menyokong pendirian yang dianjurkan oleh Pakistan dan juga Arab Saudi supaya di masa-masa akan datang isu berkenaan dengan hak LGBT ini tidak boleh dibincangkan di dalam Human Rights Council. Walaupun mereka telah meluluskan satu resolusi dengan majoriti yang kecil. Ini isu hak asasi yang cuba diketengahkan oleh orang-orang yang berpemikiran liberal ini. Kalau negara Malaysia sebagai sebuah daripada negara OIC sanggup mengambil pendekatan memboikot perbincangan Human Rights Council berkenaan dengan LGBT ini, kita nak persoalkan kenapa masih ada di kalangan sesetengah kelompok politik di negara ini masih lagi menyokong tuntutan LGBT ini sebagai agenda politik mereka. Ini kita kena perhati betul-betul. Di masa akan datang, masa depan, kalau ini menjadi agenda politik, saya rasa ia akan mendatangkan satu malapetaka yang besar kepada umat Islam, kepada negara kita. Wallahualam min dzalik. Ini contoh boleh baca dalam report yang saya lakarkan di sini juga, esei daripada Universal UN, OIC dan LGBT Rights. Artikel ini sebenarnya dia mengkritik negara-negara Islam kerana memboikot persidangan HRC tersebut. Akhir sekali, saya juga melampirkan satu program yang pada saya agak mengejutkan saya juga, ialah di mana Persatuan Undang-Undang ataupun Law Society daripada URA menganjurkan suatu seminar yang dinamakan yang bertajuk LGBT Right or Crimes. Dia menjemput
Bar Council Presiden dan juga Presiden kepada IRF, Islamic Renaissance Front. Apa yang dibangkitkan oleh kumpulan IRF ini ialah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Dia kata sebenarnya isu LGBT ini sengaja diadakan, digembar-gembor kerana ia berkaitan dengan tuduhan terhadap Datuk Seri Anwar. Saya terkejut apabila membaca ataupun bila mendengar pandangan Dr. Farouk Musa ini yang sifatnya seolah-olah cuba nak cool down perkara-perkara sensitif yang sebenarnya mengancam kedudukan Islam dalam negara kita. Ini fenomena ataupun ini masalah yang berlaku di kalangan umat Islam, intra problem di kalangan umat Islam. Apabila kita mendengarkan apa-apa masalah ataupun ancaman terhadap Islam, akan ada kelompok yang mengatakan bahawa this is the agenda, political agenda pemerintah, UMNO ataupun pemerintah. Itu hari bangkit tentang isu DUMC, murtad di Petaling Jaya. Ada kelompok daripada kalangan orang Islam juga yang mengatakan bahawa this is UMNO agenda. So kita tak payah nak bising. Jabatan Pelajaran Johor bersama dengan Mufti membangkitkan isu kristianisasi, liberal, pluralisme dan juga kristianisasi. Kena hentam, gasak teruk. Kenapa? Kerana dia berkata it's not a problem. Mereka try tu tutupkan dengan masalah-masalah tu, cabaran-cabaran tu senang saja. Cara formula nak tutup dia kata this is agenda UMNO. Bila dia kata agenda UMNO, semua yang orang-orang NGO, semua orang-orang yang nak bercakap tentang Islam ni dah tak boleh nak bercakap. Kalau kita bercakap juga ini yang penyokong UMNO ni. Bodoh dan bangangnya orang Islam sendiri apabila mereka menutup masalah yang dihadapi oleh orang Islam dengan melabelkan orang yang nak memperbetulkan itu dengan label penyokong UMNO. Termasuk dengan isu LGBT. Bila kita cakap LGBT, ini agenda UMNO. Agenda UMNO apa benda ni? Ini dah masuk United Nation March baru ni. Next year akan masuk lagi dalam UPR, Universal Periodic Review. Akan review sejauh mana komitmen kita untuk memberi hak kepada golongan LGBT. Kalau kita tak bercakap tentang kedudukan Islam, kalau kita tak menuntut supaya dipertahankan Islam, siapa lagi? Ini masalah kita. Ini masalah yang paling kronik di kalangan umat Islam apabila kita berlakunya agenda-agenda. Apabila kita nak mempertahankan Islam, maka dikatakan bahawa ini agenda. Nak mempertahankan sebut Melayu sikit, sebut Raja sikit, this is UMNO. So, di mana kewajipan kita sebagai umat Islam nak mempertahankan kedaulatan Islam? Dalam perlembagaan sudah termaktub, Islam is the religion of federation. Islam adalah agama negara, bukan sekadar agama rasmi, agama negara. Tetapi kekeliruan dibuat supaya dikatakan bahawa Islam Malaysia is a secular democratic state with Islam as official religion. Ini pemikiran yang cuba ditanam oleh terutamanya Bar Council. Kita perlu perjelaskan LGBT bercanggah dengan Islam, and therefore bercanggah dengan perlembagaan, kerana Islam adalah agama negara. That's so simple. Kewajipan yang di-Pertuan Agong perlu mempertahankan Islam, perlu mempertahankan kedaulatan Islam berdasarkan sumpah baginda. Bukan kerana kita nak menyokong raja, kerana kita menyokong UMNO. Tanpa UMNO pun kita umat Islam wajib mempertahankan Islam. Tak kira UMNO ke, tak kira DAP ke, tak kira PAS ke, PKR ke, siapa yang terlibat dalam pemerintahan negara berkewajipan untuk mempertahankan Islam, kerana itulah sumpah dan ikrar yang di-Pertuan Agong. Tapi ada setengah pihak mengatakan tak perlu dah cakap tentang Islam, negara Islam tak ada dalam Al-Quran. Negara Islam tidak ada di dalam Al-Quran. Macam mana kalau negara Islam tidak ada dalam Al-Quran? Kita nak melaksanakan prinsip-prinsip Islam tanpa ada satu kedaulatan, authority. Mesti ada authority. Negara Madinah yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW mesti ada authority. Barulah diikatkan semua yang duduk dalam negara Madinah itu dengan Sahifah Madinah.
Kalau tidak ada Sahifa Madinah itu, tidak ada kedaulatan, tidak ada otoriti. Kalau tidak ada perlembagaan persekutuan, tidak ada otoriti. Apabila kita tidak ada otoriti, bagaimana kita nak menegakkan prinsip-prinsip Islam? Itu persoalannya. Oleh kerana kita dah ada prinsip itu, maka adalah menjadi kewajipan kepada kita. Dan saya bersama dengan kawan-kawan kita bertekad, kita akan terus tentang program agenda LGBT ataupun agenda apa-apa saja yang bertentangan dengan Islam. Kerana Islam adalah agama negara dan Islam wajib didaulatkan oleh siapa saja, termasuk orang bukan Islam pun wajib mendaulatkan Islam, kerana Islam adalah agama negara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.